Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan rahmatnya, inayahnya, izin daripada Allah dapat kita sama-sama untuk hadir meneruskan pembelajaran kita tadabbur suratul Fatihah. Kita masuk ayat yang ke-5, bahagian yang ke berapa dah? 3. Perincian tentang sebelum ni, kita minggu yang lalu kita dah belajar bagaimana kita nak bagaimana memahami itu. Makna apa dia? Ibadah. Yang sebenar ada beberapa 4 perkara yang kita highlightkan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bagaimana beroleh pertolongan daripada Allah agar dapat menyempurnakan ibadah kita. Jadi ibadah tidak akan dapat sempurna tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah setiap hari bila kita baca ikrar ibadah kita iyyaka na'budu, kita tak akan dapat lepaskan maksud ibadah tu tanpa kita baca wa iyyaka nasta'in. Mesti dua. Sebab setiap hamba Allah ni lemah, yang mana dia ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, namun dia tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan daripada Allah juga. Sebab itulah dia dua ni adalah gandingan yang sempurna agar ibadah itu dapat disempurnakan. Tugas kita sebagai hamba Allah dapat disempurnakan. Jadi kita tengok bagaimana hari ini cara dia, jalan untuk beroleh pertolongan daripada Allah agar sempurna ibadah. Jadi saya ambil terus bahagian iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Jadi perkataan pertama nasta'inu. Nasta'in daripada perkataan ana, asal dia ain alif nun. Ini maksudnya pertolongan, menolong. Menolong atau membantu. Menolong atau membantu lah makna dia. Atau bantu.
Jadi dalam kalimah nasta'inu ni gabungan daripada tambahan huruf. Jadi daripada nasta'inu, daripada ana ni menjadi ista'ana. Ista'ana ni maknanya minta bantuan ataupun minta tolonglah. Ista'ana ni. Jadi ni maksudnya dia minta tolong. Bila kita kata kami minta tolong, jadilah nasta'inu. Letak nun di kat depan ni. Domakan belakang ni, jadi dia bunyi nasta'inu, benda yang sama. Itu maksud iyyaka nasta'in ni. Sebab tu ada perkataan minta tu. Jadi perkataan minta tu timbul daripada perkataan apa? Sin dengan ta ni. Sin dan ta tu, itulah minta tu. Sin dengan apa? Ta ni maksudnya minta. Kaminya ni, kami. Tolongnya mana? Ain ya. Yang nun ni apa? Tolong. Kami minta. Nampak tak? Itulah timbul perkataan minta tolong tu. Kami mohon pertolongan. Ini daripada imbuhan yang dijambah. Lengkaplah. Okey Pertama lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in daripada perkataan ni. Sinta itu maksudnya tolong. Contoh lagi, minta. Jadi sinta tu memang sinonim dengan makna meminta sesuatu. Contohnya kita istighfar kan. Alif sinta tu minta. Ghafara apa? Ampun. Jadi istighfar minta ampun. Betul kan? Dia daripada perkataan ghafara. Ghafara ni apa dia? Keampunan. Mana timbul minta ampun tu? Campur dengan apa? Alif, sin dan ta ni. Jadi bunyi dia apa? Istighfar kan? Jadi ini maksudnya minta. Bila dia letak nun ke depan macam ni, alif ni hilang. Sebenarnya alif ada kan? Tapi bila ada nun masuk ni, nun nasta'in nak kata kami tu, alif tu dah tak boleh lah nak ada dah. Kalau kita kata nak kami minta keampunan, tambah nun nas. Jadi bunyi dia nas tambah ni kan. Nun tambah tadi sin dengan ta kekalkan. Kemudian gabung dengan apa? Ghain, fa, ra. Jadi bunyi dia apa? Nastaghfiru. Bunyilah nastaghfiru. Kami minta ampun. Kami minta ampun. Nastaghfiru. Apa lagi nak cakap? Banyak tak perkataan yang kita gunakan macam ni, bentuk macam ni? Kalau minta perlindungan, na'udzulah, itu lain. Kalau apa lagi? Perkataan ada tak perkataan lain? Saya lupa. Ghafara. Nun tu ada kami lah makna dia. Okey. Nasta'izu, kami minta perlindungan. Boleh juga perkataan a'udzu tu. Di mana-mana kalimah yang tambah dengan alif sinta selalunya ada maksud permintaan. Okey, setakat ni kalimah ni dapat. Sekarang kita nak pergi kepada bagaimana pertolongan ini kita beroleh pertolongan Allah. Cara dia. Di samping kita minta, kita kena ada tahu
bagaimana pertolongan Allah itu kita berolehnya. Okey. Saya padam yang ni, boleh tulis dah kan? Ha. Okey. Jadi jangan baca dari sini ya, baca dari mana? Dari sini ya, kanan ke kiri ya. Okey, saya padamlah yang ni. Ni sikit simple untuk terangan dulu maksud dia. Okey, tak tulis lagi. Dah. Dah ya. Okey. Kami minta tolong. Baik, yang pertama, bagaimana beroleh pertolongan daripada Allah agar sempurnanya ibadah. Tajuk dia. Bagaimana beroleh pertolongan daripada Allah agar sempurnanya ibadah kita. Jadi yang pertama apa? Melatih diri agar sentiasa mengingati nikmat Allah dan mensyukuri mensyukurinya. Walaupun sedikit. Ini dulu. Walaupun sedikit. Sebab tu sebelum kita nak lafaz iyyaka na'budu, syarat dia kita kena sebut apa dulu? Kan? Setiap hari kita baca, kita nak ikrar ni ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita dapat lafaz ikrar ibadah, apa wajib kita sebut dulu? Alhamdulillah dulu. Kan? Sebab tu maksudnya apa? Seorang yang tak bersyukur tak akan jadi hamba Allah, tak akan mampu untuk ibadah dan tak akan dapat pertolongan Allah. Sebab syukur lawan dia kufur. Once tak syukur je maknanya kita sedang buat kufur. Syukur lawan dia apa? Kufur. Tak mungkin seorang itu yang tak bersyukur tiba-tiba dia berangan nak benar-benar sempurnakan ibadah pada Tuhan, tak ada. Jadi syarat ibadah nombor satu mesti syukur. Sebab tu kita usaha apa? Melatih diri agar sentiasa. Macam mana nak syukur? Syukur ni mesti tahu nikmat. Kan kita dah belajar dah rukun syukur. Mesti tahu apa nikmat tu untuk kita syukuri dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalil dia dalam surah sama surah ni dulu, surah 39. Merah nampak ke? Tak nampak, hitam lah. Surah 39. Nampak tak belakang? Kecil tulisan. Kena besar sikit. Saya kecil tulisan. Surah 39 ayat 66. Allah kaitkan ibadah dengan syukur. Cuba surah 39, surah Az-Zumar. Ayat 29 ayat 66, surah Az-Zumar. Boleh Saya kena sebut dua-dua ni nombor dengan nama surah Az-Zumar 39 ayat 66. Pendek je ayat dia. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. 65. Muka surat 465. Siapa yang tak jumpa lagi angkat tangan
Jangan malu-malu, tak apa. Kita sama-sama belajar, jangan bimbang. Sebab kita faham kan, kita kadang-kadang orang yang ajar ni, dia ikut dunia dia je. Dia rasa orang lain pun macam dia. Dia tak masuk kat kasut orang lain kan. Dia laju orang lain baru nak mula. Jadi kadang saya tak perasan kena tegur saya. Minta maaf kalau ada yang tu. Pastikan semua dapat tengok ayat sama-sama. InsyaAllah. Ini sebagai hujah kita kan, kita dah, Allah kata sebab kita dah lihat ayat Allah. Ini bukti kita lihat ayat dia. Kita baca pula, kita dengar ayat-ayat Allah. Ini satu kemuliaan kepada seorang hamba tu. Dan kita bayar balik dengan apa yang kita dah buat dulu. Mungkin dulu kita tak banyak lihat ayat Allah. Inilah masa kita nak beri muka pada ayat-ayat Allah ni kan. Tengok ayat dia, hayati dia, insya-Allah. Supaya kita tak masuk dalam surah Al-Mulk kan. Surah Al-Mulk punca orang tu masuk neraka sebab apa? Ingat tak ayat apa? Saya baca je. Kalau baca mesti familiar kan. Qad ja'akum nadhirun fakazzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Betul dia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir kata. Jadi punca masuk neraka apa dia? Tengok dia kata tu. Kalaulah kami dulu dengar. Dengar siapa? Dengar Quran. Dan kami fikir dan dengar saja. Nak kilu dan kami fikir dengan apa yang kami dengar. Tak adalah kami dulu dalam neraka hari ni. Itu kata-kata mereka. Tengok, jelas tak dia kata kat situ? Kenapa dia masuk neraka? Sebab dulu dia tak nak dengar Quran, ayat Allah. Dan dengar pula tak nak fikir. Dia dengar tentang lain fikir. Makanan sedap dia fikir kan? Tapi bila perintah Allah dalam Quran, dia dengar tak nak fikir. Dia nak dengar bunyi je, betul dah. Dia berlalu begitu saja. Itu punca kena azab. Surah Al-Mulk tu, kita baca hari-hari. Hari-hari, tiap malam. Jadi, mudah-mudahan ini hujah kita untuk tidak dimasukkan dalam golongan tersebut. Takut kita. Okey. Jadi ayat Allah kata apa dalam ayat tu? Kita baca. Apa ayat dia? Balillah. Wakum minasyakirin. Jelas pendek je ayat dia. Balillah fa'bud. Nampak? Bahkan kepada Allah lah maka hendaklah engkau beribadah. Fa'bud. Dan menjadi dari kalangan siapa? Orang-orang yang bersyukur. Jadi ibadah dan syukur ni satu benda yang sama. Tak mungkin seorang tu dia tak syukur, tiba-tiba dia jadi orang yang beribadah. Sebab maksud ibadah sendiri adalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di cara pertama, latih diri sentiasa ingat nikmat Allah dan mensyukurinya walaupun sedikit. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat lain lagi, kita tengok pula Allah suruh kita ingat dia. Dalam surah berapa? 2. Ayat 152, betul? Ni ingat nikmat Allah. Lepas tu baru syukur. So ingat dulu apa dia? Dua 152 muka surat berapa ya? Muka surat berapa? 23. Okey. Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa? Jumpa. Siapa tak jumpa lagi ayat tu? Dah. Boleh, siapa-siapa bantu yang tak jumpa dapat pahala besar insya-Allah. Muka surat 23, cari muka surat 23. Ayat dia second last. Kan? Okey, jumpa semua Ada tak jumpa angkat tangan? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni
azkurkum washkuru li wa la takfurun. Apa Allah kata dulu? Perintah tu. Fazkuru tu maknanya apa dia? Ingatlah olehmu akan aku. Fazkuru ni. Ingat apa? Ingat segala nikmat Allah. Segala perintah Allah dalam Quran ni semua. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang kita cakap ni, apa yang ada pada kita, semuanya merupakan nikmat Allah. Agar kita semua sentiasa apa? Kembali ingat pada dia dalam setiap sudut kehidupan kita. Setiap tempat. Jadi apa natijah kesan daripada ingat Allah? Azkurkum. Mana lebih besar? Kita ingat Allah ke Allah ingat kita? Sebenarnya yang lebih besar kata Ibnu Abbas, Allah ingat kita lebih besar daripada kita ingat dia. Cuba bayangkan. Macam kita lah selalunya. Kalau orang-orang besar kan. Orang-orang besar kat negara lah contohnya yang mulia kan. Kita selalu ingat dia. Tapi yang lebih besar bila tiba-tiba dia ingat kita, itu mahal nilai dia. So itu tujuan kita ingat Allah apa dia, untuk apa lebih besar? Bila Allah ingat kita maknanya apa? Allah cinta kita, kita dapat cinta dia, dapat rahmat dia. So itu tu yang pertama. Kemudian tengok washkuruli dan bersyukurlah kamu kepada aku. Allah kata kaitan tu, ingat nikmat Allah, akhirnya apa? Menjadikan kita hamba yang bersyukur. Kalau ingat nikmat Allah tak jadikan kita syukur, tu nama dia apa? Selepas tu lawan syukur apa? Tu ayat dia. Washkuruli wala takfurun. Bila seorang tu hilang syukur dalam hidup dia, maka dia dah masuk kategori kufur. Syukur lawannya kufur. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi, Allah jamin ni, siapa yang syukur, dia akan dapat macam-macam daripada Allah. Buka surah 14 pula. Surah Ibrahim. Ayat yang ke-7. Surah Ibrahim ayat berapa? Ayat yang ke-7. Ke surat berapa ni? 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika ta'azzana rabbukum, Rabb kamu membuat apa? Pengumuman. Allah umumkan secara besar-besaran ni. Apa dia pengumuman Allah ni? Jelas ni, la in syakartum la azidannakum. Pastilah sekiranya kamu syukur, Allah akan buat apa? Dia akan tambahkan. Belum jumpa lagi. Okey. Surah 14 ayat 1. Ya, cari. Muka surat 256. 256.
Okey. Tanda terus kan. Susun. Ya. Jadi tengok di situ yang saya kata tadi Syukur lawan dia. Tengok ayat ni pula kan. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambahkan kamu. Tambah apa? Lagi? Iman je. Sikitnya. Apa lagi? Sebenarnya bila sebut macam ni, Allah tak sebut secara spesifik. Itu surprise kat kita ni. Maknanya benda ni apa? Unlimited. Unlimited. Terlalu banyak. Bila sebut orang kaya, kalau orang seorang yang terkenal kaya dia kan, dan pemurah dia memang tolong orang banyak dah, dia pun bagi kita kerja kan. Mari sini, aku bagi kamu job satu. Tak payah tanya aku akan bagi apa. Sebab apa dah maklum dah sebelum ni dia bagi macam-macam kan. Kalau dia kata macam tu maknanya apa? Dia bagi pasti terbaik. Pasti terbaik dan sangat unggul. Sebab tu Allah tak sebut secara spesifik. Allah bagi apa? Tak perlu. Maknanya apa? Kamu tak percaya aku ni, tak kenal siapa Tuhan kamu ni. Bila Allah kata nak bagi sesuatu, tambah maknanya apa? Sifat dia sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Dan yang paling unggul sekali apa dia? Yang paling besar tentulah keampunan dan juga apa dia? Wallahu ya'idukum maghfirah rahmat dia kan. Okey. Itu paling besarlah syurga itulah. Tapi bukanlah maksudnya itu di dunia ni kita nak macam-macam dari Allah kan. Sebab untuk hidup ni kan. Jadi macam itulah maksud dia juga. Dan apa Allah kata lagi? Wala in kafartum, dan pasti juga sekiranya kamu kufur, inna azabi, juga Allah tak sebut juga secara spesifik. Azab apa? Azab aku sangat dahsyat je. Maknanya ini juga satu ancaman yang sangat menggerunkan, dan satu reward yang sangat agung. Allah jamin kepada kita. Okay, ini yang ketiga Allah jamin siapa yang bersyukur akan dapat kebaikan yang besar daripada Allah. Jadi ingat, syukur lawannya kufur. Jadi hamba Allah ni hidup dia syukur ni pilihan ke wajib ni? Wajib menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang seterusnya, buka pula surah Az-Zumar ayat yang ke-8. Ayat surah 39. Surah 39. Ayat yang bukan 8, ayat 7. Ayat yang ke-7. Senang ingat 14:7, 39:7. Muka surat 459. Apa kebaikan syukur? Ni sekarang ni. Untuk tajuk ayat ni pula, kebaikan syukur tu sebenarnya untuk siapa syukur? Untuk Allah ke untuk kita? Kan? Jadi kita nampak dah Allah tambahkan kebaikan untuk kita. Dalam ayat ni kita boleh baca? Okey? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Wala yarda li'ibadihil kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wala taziru waziratun wizra ukhra.
Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidzatis sudur. In takfuru. Tengok berapa banyak dah ayat kita baca. Semuanya cerita apa? Kufur, syukur, syukur, kufur. Jika kamu kufur, sesungguhnya apa? Allah itu maha kaya dan tak ada terjejas pun keagungan dia terhadap perbuatan kamu tu. Faham? Kalau satu dunia ni semua kufur pun, ada tak menggugat kedudukan Allah ni? Tidak sikit pun. Betul Allah kata, fa innallaha ghaniyun ankum. Tapi kesan buruk tu kena pada siapa? Kita sendiri. Allah kata apa? Wala yarda li ibadihil kufr. Namun ingat, perbuatan kufur itu Allah tak akan redha. Allah tak akan redha. Sebab itu sini menunjukkan apa? Itulah kita ini makhluk yang Allah kata Allah beri pilihan. Kan dalam surah 76 ayat 3 Allah kata Allah cipta kita ni imma syakiran wa imma kufura. Nanti kita tengok selepas ni. Jadi perbuatan kufur itu tidak akan dapat keredaan Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu syukur, Allah meredainya. Di sini mana apa? Kalau kita tengok maksud ayat ni sebenarnya apa? Ramai orang buat kekufuran tapi tak nampak pun akibat dia kan. Nampak okey je, bahkan macam lebih okey pula, lebih kaya pula dari kita. Kan? Jadi ini macam lesen untuk dia kata tak ada masalah kufur. Sedangkan masalah dia bila dia timbul nanti? Lepas tamat ujian. Ni ujian. Ni sekarang masa ujian, memanglah nampak tak ada masalah. Nanti dia dapat keputusan, baru tahu siapa lulus, siapa gagal. Jadi Allah kata apa? Allah sebut-sebut. Perbuatan kamu tu ya, kamu bebas buat apa saja, tapi ingat yardahu lakum. Apa? La yarda li ibadihil kuf. Allah tak akan pernah redha dengan semua ni. Allah tak akan pernah redha. Sebab apa? Ada orang musyrik kafir ni, dia berhujah cuba buat apa? Kalau betul lah Allah ni tak suka, kenapa tak apa? Azab je semua ni kan terus hilangkan. Dia yang cipta. Kenapa dia biarkan kejahatan berluasa? Dia ingat macam tu. Sedangkan Allah ni tetap semuanya akan dikepung oleh Allah bila? Lepas ni nanti. Sebab tu ramai orang dicabar Nabi. Kalau betul kamu janji, datangkan azab sekarang. Kan? Itu kata-kata orang musyrik sebenarnya. Sebab itu kita bersikap apa ni? Terima teguran. Kan? Kadang-kadang orang tegur kita, okey je saja, tak ada masalah. Itu sikap siapa sebenarnya tu? Kalau betul, dicabar balik orang tu, nama sebenarnya sikap orang musyrik dulu Nabi pun. Ditegur je, kan? Kemudian apa? Dia kata, kalau betul, mana? Datangkanlah. Tak ada. Dia rasa dia boleh melawan apa yang Allah telah pun tetapkan. Sebab itu, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, Allah redha terhadap kamu. Dan syukur ni Allah akan uji. Jadi jangan kita ukur dengan nilai ukuran dunia. Saya syukur, maknanya mesti saya kaya. Tak. Saya syukur, maknanya hidup saya okey je. Buat apa saja, okey je, tak semestinya. Tu Allah sayang belum tentu, tak semestinya Allah bagi nikmat. Kalaulah bukti Allah sayang dengan Allah bagi nikmat saja semata-mata, Fir'aun tu Allah sayang lah. Qarun tu Allah sayang lah. Kan? Ashabul Ukhdud yang kena masuk api tu Allah tak sayang lah maknanya. Bukan. Allah sayang antaranya dalam hadis Nabi, bila Allah cinta hamba tu, Allah uji dia. Allah bertimpakan dia usaha untuk apa? Untuk bersihkan dia daripada dosa. Sebab itu syukur ni sentiasa. Masa senang dan susah sentiasa syukur, sabar dan syukur. Dia dua tu. Baik. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah
seorang yang memikul dosa akan memikul dosa orang lain. Kamu nak kufur, kamu silakan, bebas buat. Dan orang nak bersyukur, dia tak akan tanggung orang yang buat kekufuran tersebut, walaupun di sebelah-sebelah. Walaupun di rakan sebelah dia. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu dan akan diberitakan apa yang kamu lakukan. Innahu alimun bizatis sudur. Sungguh dia Maha mengetahui segala isi yang ada dalam dada. Seterusnya last dalam Quran ni tentang syukur ni dan kufur ni, kita tengok dalam surah Al-Insan. Surah 76 ayat yang ketiga. Tujuh puluh enam ayat 3. Surat 578. Ayat 3 Okey. Dah jumpa dah. Semua rasanya dah makin terlatih ya buka Quran. InsyaAllah. Boleh yang ayah-ayah dia dah boleh buka semua. Okey. Dah tinggal Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang benar ni, jalan kepadanya. Ini as-sabila ni maknanya jalan yang lurus, jelas. Kebenaran dengan kebatilan ni jalan dia jelas. Jadi sekarang ni cuma tinggal manusia ni sendiri je. Dia sendiri yang buat pilihan. Sama ada apa? Syakiran ataupun kafuran. Dia nak pilih jalan mana? Syakiran atau kafuran. Allah tak sebut macam ni Ayat ni kalau kita tengok dari segi bahasa dia sebenarnya juga kesan dia besar kat kita. Perkataan syakiran sepatutnya lawan dia kafiran lah. Kan? Imma syakiran wa imma kafiran. Kenapa tak sebut kafiran tapi apa dia? Kafuran. Apa beza tu? Kafuran kan? Apa beza? Di dalam kalimah Arab ni dia ada beza sikit. Dia ada nama dia. Kalau kita bahasa Melayu dia kata ada hyperbola kan? Dia ada perkataan yang melampau sikit. Contohnya Allah Rahim yang memberi rahmat. Kan? Kalau Rahimun maknanya apa dia? Maha memberi yang macam tu. Terlalu sangat. Terlalu rahmat kan? Jadi sekarang ni Allah nak kita apa? Dia kata imma syakiran. Syakiran ni maknanya syukur tu Allah tak sikit pun cukup lah. Syukur sikit sebab kamu tak mampu nak syukur banyak. Terlalu banyak nikmat yang kamu nak hargai. Tak dapat. Tak mampu kita. Sebab tu Allah kata syakiran ni maknanya syukur sikit pun jadilah. Kemudian kafuran. Kafuran ni maknanya melampau maksud dia. Selalunya manusia ni apa? Dia melampau dalam bab kufur, melampau. Syukur sikit pun dia tak mampu. Itu maksud dia. Jadi syukur Allah kata sikit saja. Tapi yang banyak manusia ni kufur dia berlebihan. Bila dia kufur tu bukan kufur biasa-biasa. Kufur dia memang melampau-lampau. Itulah maksud di dalam ayat ni. Baik.
Jadi kita ni nak bersyukur ni bermula dari bersyukur yang macam mana? Tengok saya sebut ni. Walaupun sedikit. Ya, kita mula dengan sikit. Jangan nak tunggu banyak baru nak syukur. Kenapa? Sebab Nabi kata, dalam hadis ni Nabi kata, Man lam la yashkur. Baca man la yashkurul qalil. Man la yashkuru qalil la yashkuru kathir. Siapa yang tak bersyukur benda yang sikit, dia tak bersyukur, dia takkan dapat bersyukur dengan benda yang banyak. Macam mana nak syukur yang kecil pun tak mampu. Jadi bila besar, apa dia? Lagilah. Sebab itulah orang kadang-kadang kan, masa dia biasa-biasa, dengan nikmat yang sikit, dia kedekut. Nak infak contohnya kan. Dia kata apa? Dia berangan-angan, tunggu nanti saya kaji, insya-Allah saya buat. Mustahil dia takkan buat punya. Yang kecil pun, masa sikit pun dia tak mampu, tiba-tiba Allah bagi dia besar, itulah akan memudaratkan dia lagi. Lagilah dia akan kedekut. Lagi dia akan kedekut. Siapa yang tak mampu bersyukur dengan ketika dia susah, dia tak akan mampu ketika dia senang. Lagilah dia kufur. Jadi sebab itulah syukur bermula daripada apa? Sekecil-kecil perkara, syukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni banyak, selalu banyak. Jangan tunggu banyak baru kamu nak perasan nikmat Allah. Sebenarnya nikmat Allah sentiasa ada dengan kita. Kita je tak reti nak menghitung-hitungnya, nak cari. Tak pernah memikirkannya. Sebab itu, ni nasihat daripada Nabi SAW. Siapa yang tak boleh syukur dengan benda yang kecil, sikit, ataupun ketika dia susah, maka macam manalah dia nak bersyukur kalau dia dah Allah bagi kesenangan. Mesti dia lebih kufur. Okey, itu. Lagi, juga masuk syukur juga apa? Berterima kasih kepada orang lain. Sentiasa ingat kebaikan orang lain. Kita selalu ingat keburukan ke kebaikan? Yang banyak ingat. Kita selalu, manusia ni kadang syaitan ni dia akan buat kita ingat apa? Kita selalu ingat kebaikan kita pada orang kan? Dan kita lupakan kebaikan orang pada kita. Ni hidup fikir tu je, akhirnya hati dia pun sakit, rosak hati dia. Kan? Sebab tu Nabi ajar kita untuk apa? Nabi kata, man la yashkurun nas la yashkurullah. Dibaca pula hari ni. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tak berterima kasih, menghargai orang, dia tak reti menghargai orang, pemberian orang, maknanya dia bukan orang yang bersyukur kepada Allah sebenarnya. Dia tak akan dapat bersyukur kepada Allah. Ini yang Nabi ajar. Dua benda. Pertama apa? Syukur mula dengan apa? Yang kecil-kecil. Ajar anak kita dia kecil lagi. Syukur. Kan? Sebab tu Nabi suruh kita ni apa? Unzur ila man asfala minkum. Kan? Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Tengoklah kepada orang yang lebih rendah. Ini sebab itulah dianjurkan tengok orang susah semua. Jangan selalu duk
Apa dia? Bersama dengan circle apa? Circle kaya-kaya je semua. Supaya apa? La tasdaru. Supaya kita tak meremehkan nikmat-nikmat Allah kat kita. Jadi ini pentingnya. Pertama sekali, supaya Allah akan cinta kita dan Allah akan tolong kita dalam kita nak lakukan ibadah ni yang agung ni kepada Allah, nak sempurnakan ibadah. Pertama syarat dia, kita sendiri mesti latih diri untuk syukur dengan nikmat dia. Hargai segala kebaikan yang dilimpahkan kepada kita melalui apa, tangan-tangan orang lain kadang-kadang. Sebenarnya memang Allah yang bagi, tapi manusia apa, tangan-tangan hamba-hamba dia. Sebab itulah macam mana pun ini sebenarnya memang Allah, tapi kamu tak reti berterima kasih kat sini, maka tak sampai kepada Allah. Sebab Allah yang jadikan sebab manusia tu beri sesuatu kepada kamu. Nampak ini dua hadis ni untuk bahagian pertama kita, apa dia? Latih diri sentiasa ingat nikmat Allah dan syukur dia walaupun sikit. Kadang-kadang orang ada bagi benda kan, orang tu susah payah buat ni, tapi di sisi kita nilai dia, alah ini saya dah biasa. Tak boleh kata macam tu ke? Tak, kita jangan, kita jaga hati dia. Dia bagi kita, ambil lah. Kadang-kadang jadi itu orang yang tak bersyukur. Kan? Bagi dia mungkin nilai dia besar. Dia pun dengan susah payah, dia susah dapat benda tu kan. Dia pun bagi kita. Kita benda tu biasa bagi kita. Kita remehkan pemberian dia. Ini je. Aku pun biasa dapat. Apa macam tu perangai kan. Jadi ubah. Ajar, bukan kita je. Ajar siapa? Anak-anak tu yang penting tu. Syukur lah. Marah dia kalau dia buat macam ni. Kita kena ingatkan benda tu. Betul lah? Baik. Yang seterusnya. Yang seterusnya. Ni yang kedua. Dapat? Ada soalan yang ni? Tak ada. Okey Faham Syukur dua ni. Perkara penting ni. Apa dia? Syukur bermula daripada benda paling sikit sekali. Benda paling kecil. Jangan nak tunggu besar-besar. Yang kecil pun kalau kita tak buat, tak ajar, memang mustahil dapat nikmat lebih, kita akan dapat syukur. Susah. Dia akan rosakkan hati manusia ni. Yang kedua, hargai siapa? Pemberian orang lain walaupun kecil. Walaupun kecil. Kita tahu tak tahu di sisi dia besar. Mungkin kita pandang kecil tapi tak, syukurlah. Okey Baik, yang kedua. Berdoa kepada Allah. Doa kedua. Doa di akhir solat. Doa di akhir solat dengan 3 perkara. Doa ni. Kelihatan ni. Nabi SAW ajar kepada Muaz bin Jabal. Nabi kata, ya Muaz, Nabi inni uhibbuk. Nabi ni banyak anak-anak didik dia, dan Nabi kata, sungguhnya aku sangat sayang kau. Nabi bila sayang, Nabi bagi apa? Kita kalau sayang bagi apa? Hadiah lah kan? Hadiah. Nabi hadiah dia, hadiah paling besar apa dia? Nabi ajar doa. Kak Aisyah pun kan, Nabi ajar doa. Kak Muaz bin Jabal, Nabi ajar doa. Apa doa dia? Ni doa dia. Nabi kata, la tada'anna antakula fi kulli duburi solat. Janganlah engkau sekali-kali tinggalkan untuk engkau ucapkan pada setiap hujung solat. Ni ada khilaf lah, ada pendapat. Hujung solat yang maksud Nabi tu, pendapat pertama, lepas baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid tu, jangan berhenti lagi, jangan bagi salam terus. Apa dia? Doa dulu. Doa ni. Lepas tu barulah habis doa ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kurang-kurangnya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, lepas bagi salam baru doa. Kalau nak buat yang lagi baik, nak buat dua-dua. Buat dua-dua sekali lah kan. Tapi ada pendapat yang hujah dia lebih afdal bila? Masa dalam solat. Sebab apa? Kita ni masa sesi rasmi kita dengan Tuhan bila? Dalam solat kan. Sebab tu Nabi kata, aqrabu ma yakunu abdi inda rabbih wa huwa sajid. Hamba aku paling dekat dengan Tuhan dia bila masa dia sujud. Fa aksiru doa, maka banyakkanlah doa dalam sujud. Maknanya waktu paling mahal kita dengan Tuhan bila? Waktu solat tu. Satu pendapat tu dia kata, yang pertama ni, yang apa dia? Doa sebelum bagi salam. Sebelum tamat sesi kita taqarrub dengan Tuhan. Tapi saya buat dua-dua.
lepas dan macam itulah. Okey. Banyakkan doa pada waktu sebelum bagi salam. Antara doa yang Nabi ajar pada Muaz ni doa dia. 3 perkara utama. Allahumma ni semua hafal aku doa ni ya. Hafal doa ni kan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Jadi berkaitan tak dengan apa yang kita belajar sebelum ni? Berkaitan. Ingat Allah kan, ingat nikmat dia, syukur. Doa ni menguatkan lagi apa yang kita nak buat. Doa ni jangan lupa bila setiap kali kita lepas sebelum habis solat tu doa. Setiap masa. Kita baca sama-sama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa makna dia? Allahumma maknanya ya Allahumma ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. A'inni bantulah aku. A'inni ni nampak tak? Ain nun ni kan? Inilah. Ain dan nun ni. Ana tadi tu, perkataan pertolongan tu, bantu. Jadi kita minta Allah, ya Allah, bantulah aku untuk apa? Mengingati engkau dulu. Ingat nikmat kenal Allah tu. Kan? Barulah seterusnya apa? Syukur dia dengan nikmat dia. Dan kemudian apa bukti syukur tu apa? Wa husni ibadati, dan memperbaiki segala ibadah kita tu. Syukur ni memang kita dah belajar dulu, ingat lagi. Syukur ada rukun dia. Anggota syukur ada berapa? Siapa ingat? Anggota syukur ada 4. Apa dia pertama? Syukur dengan apa? Modal untuk syukur ada anggota dia. Ada apa? 3 ke 4? 3. Pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Hati ni ingat nikmat Allah, kita kenang cerita anak-anak kita, tengok dulu, orang dulu. Sebab tu kita kadang-kadang cerita dulu ni bagus. Cerita atuk-atuk pun bagus kan? Tengok atuk dulu naik apa pergi sara anak-anak dia, cucu dia, ayah dulu. Boleh cerita macam tu lah. Kenal macam mana dia, mereka ni susah payah dulu. Kita hari ni mudah dia dapat benda. Syukurlah. Nikmat tu. Jangan kufur dengan apa yang ada. Akhirnya jadi orang yang apa? Malas untuk beribadah kepada Allah dan sebagainya. Kufur dengan nikmat-nikmat tu. Itu. Apa dia? Rukun pertama dengan hati tu. Kemudian syukur dengan apa? Kedua, lisan. Anggota syukur kedua, bil lisan. Syukur dengan lisan. Apa dia, macam mana syukur dengan lisan? Jadi bangun pagi tadi, dah syukur dengan lisan tak? Apa dia? Kita pun bangun tidur, kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Lagi ada lagi doa lain. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi. Nabi pun baca yang tu juga. 2 Nabi baca tu. Segala puji bagi Allah yang afani fi jasadi. Sebab kadang-kadang ada orang tu bangun mata je buka. Rupanya badan tak boleh gerak dah. Kan? Jadi kita syukur, apa dia? Segala puji bagi Allah yang telah menyihatkan jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan kembalikan ruh aku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk sebut Allah balik, ingat dia. Itulah antara. Jadi cukuplah baca tadi. Apa dia? Biasa baca kan? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu baca. Lagi? Radina billahi rabba. Lepas tu zikir pagi. Bangun pagi.
Lepas doa tu boleh zikir pagi. Radina billahi rabba wa bil islami dina, boleh. Lagi kalau kita masuk bil air, lepas buang air, syukur juga kan? Apa dia? Alhamdulillahillazi, apa dia? Azhaba 'anil adza wa 'afani, kan? Tu. Tahu doa tu kan? Okey, syukur dengan lisan. Kita kena tulis sikit doa tu. Ingat, tambah doa satu. Ni doa ni semua hafal dah. Cuba baca lagi sekali, sama-sama. Sekali lagi sama-sama, bagi kuat, lancar, serentak. Okey. 1, 2, 3. Mantap, masya-Allah. Okey, terjemah pula. Supaya kita dapat hayati doa tu kan, kita baca kan. Ya Allah, bantulah aku untuk apa? Mengingatimu. Lagi? Dan bersyukur kepadamu. Dan memperbaiki ibadah kepadamu. Cukuplah, makna macam tu cukup. Apa dia pertama? Bantu kita untuk apa? Ingat dia. Syukur kepada dia. Lagi? Perbaiki segala ibadah kita untuk dia. Kan? 3 perkara penting dalam hidup. Tadi syukur dengan apa tadi? Hati dah. Hati ni dengan ilmu, kesedaran. Kita kenal ni nikmat Allah, ni nikmat Allah, banyak nikmat Allah. Satu. Yang kedua, dengan bila hati mula baru terbit dengan lisan tu betul-betul rasa. Bukan sekadar kosong je, omong kosong je, cakap je. Bukan. Tapi dia rasa dengan dari hati, terbit dari hati tu, keluar ke lisan. Betul tak? Ya. Selepas Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ada? Itu juga Nabi baca. Itu Nabi ajar pada sahabat lain pula. Boleh? Boleh baca lebih lagi pun tak apa. Tapi kalau kita jadi imam janganlah, kan? Ramanya imam ni. Makmum ni dah ada yang kaki sengit tu sakit dah ni kan. Dia pun tahiyat lama-lama kan. Orang belakang kita ni makmum. Imam ni mudahkan kerja. Cukuplah doa dua. Doa ni satu, doa tu Allahumma inni a'udzuka min azabil jahannam, min azabil qabri, wa min fitnati mahya wa min fitnati masihid dajjal. 4 tu cukup. 2 tu Nabi memang selalu doa sebelum bagi salam. Jangan tambah lagi. Boleh je panjang, tapi buatlah dalam solat sendiri. Tahajud ke malam buat. Boleh InsyaAllah. Okey. Yang ketiga, syukur dengan apa? Syukur dengan lisan. Kan, lisan, carilah zikir-zikir yang ada alhamdulillah tu. Okey. Bila masuk keluar bil air rupanya sebut lepas buang air tu ada zikir alhamdulillah, cari dalam buku zikir-zikir Nabi ada. Alhamdulillahillazi afani azhaba anil adza wa afani ada. Sini ada ke tanda tulis? Ada satu masjid saya nampak tak tanda ada tulis. Masjid dekat Taiping. Doa ni ada. Bolehlah letak nanti. Gula tanda baca. Sebab apa? Segala puji bagi Allah yang telah pun azhaba anil adza, yang mengeluarkan kekotoran daripada. Sebab tu itu penyakit Allah keluarkan. Ada orang tak boleh keluar, kena pakai apa? Kena tebuk. Bayangkan. Dia kan? Itu nikmat besar. Tapi manusia tak perasan. Manusia nampak nikmat ni bila dapat makan sedap, nikmat. Tak, kamu buang air tadi tu nikmat tu. Berapa ramai orang akhirnya mati sebab tak boleh buang air. Cuba bayangkan. Jadi itulah maksud nikmat, manusia ni tak perasan. Sebab itulah kalaulah Allah kata apa? Kamu boleh syukur, sikit je syukur cukup. Tapi ramainya apa? Kafura, memanglah kufur sangat-sangat melampau manusia bila dia kufur. Baik. Jadi doa di akhir solat dengan 3 ni. Itu yang ke berapa? Yang kedua, ingat. Yang ketiga, macam mana kita nak dapat beroleh pertolongan Allah lepas kita doa ni? Yang ketiga, kongsi nikmat dengan orang lain. Dengan orang lain. Kenapa ni? Sebab ini hablum minallah. Hablum minallah ni, doa ni kita dengan Allah. Sekarang ni tak cukup. Kan? Kita mesti jaga hubungan, tujuan kita ni dengan apa? Dengan manusia pula. Apa dia?
kongsi nikmat dengan orang lain, sedekah, bantu orang. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni panjang sikit, boleh ya? Sana ada, saya tulis kat sini lah. Hitam ke biru? Nampak biru? Hitam kan? Dia panjang, tulis tu. Nanti kalau yang tak tulis tu snap je. Silau. Ada cahaya lampu macam ni. Nampak?
Sila lagi. Tak. Sini. Okey. Ni dalam Jami' At-Tirmizi ya, hadis sahih. Dia panjang hadis tu lagi sebenarnya. Saya ambil part yang ni. Dia ada 3 bahagian hadis ni. Empat perkara yang saya sebut dalam doa ni, 4 perkara yang kita nak jaga. Supaya ini apa dia? Kita akan dapat pertolongan Allah dengan buat benda ni. Ini menjaga hubungan dengan manusia. Hadis tentang menjaga hubungan dengan manusia. Ini benda yang manusia selalu terlepas pandang dan selalu buat silap. Dan selalu mensia-siakan perkara yang dimiliki itu untuk lakukan benda ni. Dalam Sahih Muslim ada. Ini Sahih Muslim. Okey, dah. Ini dah snap je kan. Ambil terjemahan je pun boleh. Tulis terjemahan je. Saya baca satu-satu, tulis satu-satu Okey, jadi Nabi SAW bersabda, kita baca dulu sikit. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Min kurabi yaumil qiyamah. Saya tulis yaumal ke yaumil tu? Yaumi tu mudhaf ilaih bagi bawah. Tak apalah, betul kan. Kemudian sambung lagi. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ni 3 benda penting. 3 benda penting. Kemudian Allah pun bagi tahu. Kemudian Nabi beritahu, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Okey, apa? Pertama, man nafasa an mu'minan. Maksud dia apa? Nafasa apa? Nafasa ni beri, kalau kita sebenarnya perkataan kita pakai nafas tu kan. Beri apa? Beri kesenangan, beri nafas pada orang. Orang tu kesepitan, dia pun bagi lapang. Sikit je maksudnya. Bagi dia apa? Mudahkan dia benda yang simple je. Ini nafasan yang paling ringan sekali ni. Siapa yang memberi pertolongan kecil memudahkan maksudnya. Nafasa ni melepaskan terhadap seorang yang mukmin. Siapa yang melepaskan seorang mukmin itu daripada kurbatan min kurabid dunya, daripada satu kesusahan daripada kesusahan dunia ni, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan dia dari kesesaan di dunia dan akhirat. Jadi bila dia tolong orang tu, orang ni susah sikit, dia bagi sikit je. Tak makan hari ni, dia bagi, tolong sikit je. Allah lepaskan dia pula kesusahan bila kat mana? Dunia, lebih besar lagi akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, man yassara ala mu'sirin. Ni siapa yang mempermudahkan urusan seorang yang dalam kesusahan. Man yassara, yassara ni mempermudahkan urusan seorang yang dalam kesusahan. Allah kata apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mempermudahkan urusan dia nanti di dunia dan akhirat. Bila dia susah, Allah akan mudahkan. Sebab apa? Dia pernah mudahkan urusan orang di dunia. Nampak ke? Laju sangat? Okey, nombor 1. Apa dia?
Siapa yang membebaskan seorang mukmin daripada kesempitan. Kesempitan dunia. Siapa yang membebaskan seorang beriman, seorang mukmin daripada satu kesempitan dunia, Allah akan membebaskannya daripada kesempitan di dunia dan akhirat. Okey. Dapat? Siapa yang membebaskan seorang mukmin daripada kesempitan dunia, satu kesempitan dunia, Allah akan membebaskannya daripada kesempitan dunia dan akhirat. Yang kedua, dan sesiapa yang mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, sesiapa yang menyembunyikan aib seorang Muslim, aib Muslim. Siapa yang menyembunyikan aib Muslim. Ini ramai yang silap ni kan. Nabi kata siapa yang sembunyikan aib Muslim, Allah akan sembunyikan aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan sembunyikan aibnya di dunia dan akhirat. Jadi semua tiga-tiga ni bentuk pertolongan kita kepada orang lain. Tiga jenis. Okey, dapat? Yang ketiga. Siapa yang apa? Menyembunyikan aib seorang Muslim. Satara musliman tu sembunyikan. Allah akan sembunyikan aib dia di dunia dan akhirat. Menunjukkan apa? Aib ni memang semua ada. Tak ada seorang pun tak ada aib. Baik, yang terakhir. Dan Allah sentiasa menolong hamba-Nya. Allah akan sentiasa menolong hamba-Nya selama mana hamba-Nya itu sentiasa suka untuk menolong saudaranya. Allah akan sentiasa menolong hamba-Nya selama mana hamba-Nya itu sentiasa suka untuk menolong saudaranya. Jadi perkataan aun ni jadi perkataan isti'anah, nasta'in juga. Okey, dapat yang keempat. Apa dia tadi? Apa bentuk pertolongan tu ni antaranya tiga kat atas tadi. Jadi jika kita sentiasa penuhkan hidup kita dengan perkara tersebut, insya-Allah apa? Yang paling penting lagi Allah akan buat yang paling bantuan paling hebat yang kita nak kat mana? Di akhirat tu. Itulah dia jamin semua yang dapat dunia akhirat. Buat kat dunia tapi dapat sampai akhirat. Okey, ni yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat habis dah. 10.30. Yang ketiga, yang keempat. Hendaklah yang keempat. Hendaklah bersabar. Dalam ketaatan meninggalkan. Tulisan saya kecil ni nanti kena tak boleh nak besarkan, nanti tak muat pula. Meninggalkan maksiat dan
musibah. Jadi kata ulama, al-imanu nisfain. Iman ni dua benda. Iman ni dua benda. Pertama, syukur. Kedua, sabar. Syukur tak boleh sempurna tanpa apa pula? Sabar. Last sekali, sabar. Inilah orang yang akan dapat apa? Pertolongan Allah. Jadi dia kena sabar. Satu lagi. Iman ni dua benda tu. Syukur, sabar. Dua-dua ni saling lengkap. Dia tak boleh. Seorang yang tak erti sabar, dia tak mampu nak syukur. Seorang yang tak mampu syukur, dia tak boleh sabar. Dua sama. Okey. Jadi sebab itu, sabar ni nak sabar macam mana? Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar untuk didik ahli keluarga. Satu. Tulis, sabar mendidik keluarga. Sabar mendidik keluarga. Antara ayat dia, Allah sebut dalam surah sabar mendidik keluarga. Surah 63. Ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayat 9. Sama buka yang tu dulu. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. 555. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap. Laju dah tu saya tu. 555. Muka surat 555. Jumpa dah? Okey. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah apa tu? Tulhi apa? Lalai. Itu perkataan apa tu? Lalai tu dia perkataan apa? Bahasa Perak ada tak? Leher. Kalau kita kata leher tu kan? Betul? Leher mana ke? Leka kan? Jadi tulhi tu ada perkataan ni. Kalau saya sebut ni, perasan tak? Lahun. Lahun ni apa? Alhaakumut takatsur. Alha tu perkataan ni juga. Dia kata apa? Bermegah-megah telah melalaikan kamu kan? Maksudnya apa? Mengumpul-ngumpul tu. Dunia tu. Telah menyebabkan kamu lalai dengan benda tu. Itu maksud dia. Jadi dalam ayat ni, janganlah apa yang boleh lalaikan kita. Dua benda ni. Harta dan anak. Lalai daripada apa? Sibuk uruskan tu tadi. Sedang lalai daripada peringatan Allah tu. Lupa nak ajar dia tu. Lupa nak ingatkan keluarga. Kita hidup untuk apa tadi? Ingat siapa? Nikmat ni kan? Tadi perkara pertama kita bincang zikrullah dulu. Kan? Jadi kerana dua tu menyebabkan akhirnya kita hilang kesyukuran tu dah. Tinggal semua pula. Kerana harta dan anak-anak tadi tu. Kan? Sekali tak pula nak pergi piknik ke kan? Tapi jangan tinggal kelas. Ni zikrillah kat sini. Kan? Cari masa yang sesuai. Jangan pernah benda tu kan melalaikan. Kecuali kalau kita kata cuti, sama-sama cuti, okey, pergi sama-sama. Tapi masa tu ambil kesempatan untuk apa? Ingatkan dia kan perkara-perkara yang bermanfaat tu. Kan? Syukur tu.
Jadi ini punca manusia tinggalkan peringatan Allah ni, tinggal untuk syukur kepada Allah apa dia? Tinggal untuk ingat nikmat Allah kerana harta dan tu juga tadi. Itu punca juga. Dekat je benda ni, bukan jauh daripada kita. Bahaya kan? Jadi Allah kata wa may yaf'al zalika. Ni punca apa? Sebab dia tak sabar nak dengan nafsu dia. Jadi siapa yang buat benda ni maka mereka itu orang yang rugi. Okey. Betul Allah perintah ku anfusakum wa ahlikum nara tu, kan? Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada, itulah amanah utama kita. Amanah yang utama kita, surah 66 ayat 6. Surah 66 ayat yang ke-6. Tugas utama kadang-kadang dia terabai, tak dilakukan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maksud dia tu? Cuba 560. Sini nak faham maksud ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, ku peliharalah diri kamu sendiri dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya, macam mana jalan dia? Inilah yang kita bincang tadi. Apa dia? Jadi hamba Allah bersyukur dan mampu untuk apa? Harungi ni, sabar ni. Macam mana nak jadi macam ni? Sebelum belajar, jadi tak? Kalau tak belajar, sisa tak tahu kan? Rupanya kena buat. Belajar. Maknanya apa? Kita je kena belajar. Kat rumah ada siapa? Ada anak semua kan juga kena ajar. Mungkin mereka sibuk, ya kita tahu kan. Kita dah, orang kata apa? Dah relax dah pencen dah. Tapi ingat, cari masa untuk itu, ajar. Jadi sebab tu, benda yang paling sukar sekali ni, yang paling sabar sekali nak didik keluarga, paling susah sekali. Sebab tu Allah kata dalam surah, last, tutup dengan surah 20. Ayat 132. Ni. Allah tak kata sabar biasa, Allah kata wastabir. Wastabir. Istabir tu maknanya apa? Sabar dia lebih berat lagi nak disabar. Dia tutup dengan ayat ni. Surah 20 ayat 132. Okey. Dapat? Muka surat 321. 321. Okey, kita baca Tengok betul-betul ayat ni. Ni poin yang keempat yang penting ayat ni. Core dia, apa macam mana ni sabar yang dimasukkan yang paling kita kena jaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa dah. 321 ayat 132. Wa'mur. Ayat mula dia wa'mur. Okey, kita baca Boleh baca? Okey, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini perintah Allah. Apa dia? Suruhlah keluargamu untuk jaga apa? Solat ada apa? Antara nama surah Fatihah, nama dia apa? Nama surah Fatihah salah satu nama dia As-Solah. Ada diskusi, Nabi kata qasamtus solah baini wa baina abdi. Nabi kata, ada diskusi tu. Aku bahagikan solat ini di antara aku dan hamba-Ku. Maksud Nabi solat tu apa? Bukan solat kita tu. Surah Al-Fatihah maksud dia. Surah Al-Fatihah juga maksud dia solat. Kenapa? Tak ada makna solat tanpa baca surah Al-Fatihah. Kunci solat tu untuk kita takbir, besarkan Allah. Kat mana dia punya ringkasan dia? Seluruh yang dimampatkan Allah ni bagi kita mudah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebab itulah ajar mereka faham
Surah Fatihah yang mereka baca hari-hari tu. Kuasai dia, hayati dia. Dalam solat tu. Okey? Jadi perintahlah keluargamu untuk apa? Menjaga solat dari segi roh solat tu sendiri. Dan juga apa? Rukun-rukunnya di luar pula. Selama ni kita nampak apa dia? Menjaga apa? Rukun-rukun luaran kan? Rukuknya, sujudnya. Kita lupa dengan apa dia? Roh dalam dia tu. Betul Allah kata, wala zikrullahi akbar. Dalam surah 2945 lah. Ada ayat surah lain. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solat inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah Quran ni dan lakukanlah solat, kan? Sesungguhnya solat yang demikian dimuliakan dengan roh Quran tadi akan mencegah seorang tu daripada fahsyak dan munkar. Dan ingat, lepas kamu keluar solat sebenarnya apa yang kekal? Peringatan Allah dalam solat yang kamu baca itu yang paling besar sekali. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi solat ni adalah sebenarnya apa? Bukti kita solat, apa kelakuan kita lepas tu. Peringatan tu berkesan tak untuk jaga kita di luar solat tu. Sebab tu inilah yang susah ke senang. Wa'mur ahlaka bisolah, kemudian wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk kekal lakukan benda tu. La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk. Jadi kami yang nak beri rezeki. Jadi manusia ni selalu apa? Kenapa Allah kait dengan rezeki dengan ibadah? Sebab rezekilah yang selalunya menggugat ibadah orang. Punca rezeki sedangkan kami yang bagi. Kamu cari rezeki, dari kamilah dia lupa. Ditinggalkan rezeki ibadah kepada pemberi rezeki itu. Jadi wala aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu, keberkatan rezeki itu hanya milik siapa? Orang-orang yang bertakwa. Sampai sini dulu, habis kita punya yang empat perkara bagaimana kita beroleh apa? Pertolongan daripada Allah agar sempurna ibadah kita yang kita ikrarkan. Dengan pertama apa? Latih diri kita sentiasa ingat nikmat Allah dan syukur dengan nikmat itu walaupun sikit. Syukur dengan jasa orang lain. Yang kedua, doa di akhir solat tu dengan doa yang Nabi ajar ni, kongsi nikmat dengan orang lain dan sabar dalam lakukan semuanya, insya-Allah. Bersini dulu, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.